وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbata. Kata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili dalam kitab dia Penawar Bagi Hati, sehinggalah perkataan dia bab yang kelima. Bab yang kelima pada menyatakan syukur. Ketahui olehmu bahawasanya syukur itu memalingkan oleh hamba akan segala barang yang memberi nikmat Allah Ta'ala dengan dia dengan barang atasnya atas hamba daripada pendengar atau penglihat dan kaki dan tangan dan lainnya kepada barang yang dijadikan dia barang kerana barang tu. Yakni maksud syukur itu kita guna nikmat ataupun anggota ataupun pemberian Tuhan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kita guna untuk tujuan asal anggota tu dicipta. Anggota ataupun pemberian itu diberi kepada kita. Mata, Allah Ta'ala beri mata kepada kita supaya kita dapat tengok benda-benda molek. Telinga supaya kita dapat dengar benda-benda molek. Maka kalau kita guna mata kepada benda hak Tuhan suruh buat, maka tu maksud dia syukur. Bukanlah syukur tu di mulut sebut Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah tu syukur dah. Tetapi syukur hak paling molek sekali adalah kita guna nikmat hak Tuhan beri, sama ada anggota tubuh kita ataupun harta kita kepada tujuan dia. Okey, tujuan Tuhan beri harta kita gapo? Supaya kita dapat buat kebajikan, dapat buat kebaikan, dapat beri manfaat kepada manusia, kepada orang dan kita buat taat Tuhan. Maka kalau kita guna harta kepada benda tu, tak payah sebut Alhamdulillah. Berarti kita bersyukur dah tu. Inilah hak paling tinggi sekali peringkat syukur. Hak paling rendah, syukur sebut Alhamdulillah. Tetapi hak syukur paling tinggi, bukan mulut sahaja mengucap terima kasih ke Tuhan. Tetapi kita guna nikmat hak Tuhan beri itu kepada jalan yang ia suka. Maka itulah menghargai pemberian Tuhan. Itulah sebenar-benar syukur. Kita hargai nikmat itu, pemberian Tuhan kepada apa yang Tuhan suruh. Maka hak itulah bersyukur. Seperti memalingkan ia akan pendengarnya kepada mendengar Quran dan hadis dan ilmu yang beri manfaat. Ni kita duk dengar orang duk kata kat orang. Duk dengar orang duk ngopak. Duk dengar orang duk caci kat orang. Duk dengar orang fitnah orang. Duk dengar orang supoh kat orang, seranah kat orang. Tetapi kita dengar Al-Quran berarti kita bersyukur dengan nikmat telinga kita. Ni sekarang kita duk dengar orang mengajar. Duk dengar majlis ilmu. Berarti kita bersyukur dah. Bersyukur tu. Tak syarat sebut Alhamdulillah. Duk dengar sejar kita dengar ilmu agama Tuhan. Maka kita telah mensyukuri nikmat telinga pada hari ini. Dan seperti memalingkan ia akan, maka kita guna kaki. Tuhan beri nikmat kaki bukan untuk buat khianat ke orang, bukan untuk pergi kepada tempat-tempat hak Tuhan marah, tapi kita pergi ke masjid, kita pergi tempat untuk mencari nafkah yang halal, kita pergi buat benda-benda yang Tuhan reda, maka kita bersyukur, kita hargai nikmat kaki itu. Kita pun kalau kita beri sesuatu kepada orang, kita nak orang tu menggunakan dengan sebaik mungkin. Orang tu guna kepada benda yang kita suka. Barang kalau kita beri gapo-gapo. Tapi kalau orang tu buat, kita beri sesuatu, orang tu tidak hargai,
orang tu katak, orang tu buat khianat, maka kita akan rasa marah. Begitu juga anggota tubuh kita ataupun harta pemberian Tuhan ini adalah Tuhan nak tengok wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Tuhan tu kena tunjuk Tuhan. Nah, maka Tuhan akan marah kalau kita guna bukan pada tempat dia. Maka bila kita guna pada tempat dia, kita tak sebut alhamdulillah pun. Tu maksud dia menghargai pemberian Tuhan, yakni bersyukur. Nah, kalau kita sebut alhamdulillah tapi kita guna anggota kita bukan pada tempat dia, maka tu bukan lagi siapa peringkat benar-benar menghargai nikmat Tuhan. Kalau ayat terima kasih, kita pun suka. Dah orang kita benda, orang ayat terima kasih. Menghargai dah tu. Terima kasih, menghargai. Tapi kalau kita tengok pula dia mengguna alat tu dengan sebab, kita lagi suka. Contohnya kita masuk lah. Kita masuk sup. Pergi ke rumah jiran. Jiran kata terima kasih. Okey, terima kasih. Suka kita kerana dia menghargai pemberian kita. Tapi kalau dia Allah terima kasih, dia pun ambil makan depan kita. Sedap dia membuat. Lagi-lagilah kita suka. Pertama dia ayat terima kasih. Kedua dia makan, dia guna puas hati mu makan. Eruk kuah. Sedapnya dia membuat. Lagi-lagilah suka. Begitu juga nikmat Allah Taala beri kepada kita. Maka jangan jadi orang yang tidak menghargai. Kita kalau tidak hargai pemberian seseorang pun kita rasa orang ni kurang ajar. Orang ni tak reti terima kasih orang ni. Tuhan beri nikmat ghanimah mak kita beri sesuatu tidak hargai. Apatah lagi kalau Tuhan. Dan seperti memalingkan ia akan tangannya kepada memerangi kafir kerana meninggikan agama Islam. Dia guna tangan dia untuk membantu agama Allah Ta'ala. Guna tangan ikutlah untuk menolong orang ko. Untuk agama Allah Ta'ala ko. Dan bahawasanya syukur itu setinggi-tinggi pangkat. Syukur ni lah. Orang yang boleh bersyukur ni adalah pangkat yang paling tinggi. Orang yang bersyukur ni orang yang melihat pemberian Tuhan pada diri dia. Nabi Muhammad apabila dia dapat perasaan bersyukur ni, maka dia semaya tak berhenti. Terima kasih Tuhan memilih saya menjadi makhluk yang paling mulia. Lagu mana tak tahu Nabi Muhammad. Cerita dia dengan Tuhan ni. Maka dia rasa terima kasihnya Tuhan kerana memilihkan saya makhluk yang paling mulia. Pemberian macam-macam, maka dia semaya tak berhenti. Sampai Sayyidina Aisyah kata, ya Rasulullah, bola semayanya. Tidakkah Tuhan telah mengampunkan dosamu? Dosa dulu, dosa kini, dosa akan datang. Rasulullah tak ada dosa pun. Aisyah nak suruh Rasulullah berhenti. Kata, mu tak rasa takut, mu tak ada dosa dah ya Rasulullah. Mu takut sangat mu duk semaya-semaya ni, gapo dia ya Rasulullah. Siapa semaya tak berhenti ni, sungguhlah kata ya Rasulullah. Semaya gitu-gitu sudahlah, dosa mu tak ada. Maka Rasulullah kata, afala akunu abdan syakura. Tidakkah boleh kalau aku nak jadi hamba yang bersyukur? Yang mari perasaan nak terima kasih ke Tuhan, maka dia sujud terima kasih ke Tuhan. Inilah manusia apabila merasai pemberian Tuhan, maka dia akan bersyukur dengan Tuhan. Syuhud jamal Allah Ta'ala. Melihat keindahan Tuhan dengan pemberian Allah Ta'ala kepada kita. Lebih tinggi ia daripada sabar. Makam sabar ni tinggi dah. Kita ni ramai tak boleh sabar. Sabar ada 3 martabat. Sabar buat ibadat mungkin boleh buat. Sabar tinggal maksiat, boleh pak sirat dah kita. Sabar atas bala, kau boleh pak sirat buat kita. Maka sabar ni pun kita rasa tinggi dah. Syukur lebih tinggi lagi. Zuhud dan khauf dan lain-lain dia. Lain-lain daripada sifat sabar syukur, syukurlah yang paling tinggi sekalinya martabatnya. Yakni hamba Tuhan menjadi hamba yang sebenar. Nabi Muhammad kata aku menjadi hamba yang bersyukur. Nabi Muhammad kata hamba umatku pada akhir zaman dipanggil, dibangkitkan
dan diberi nama Ummatul Hammadun. Umat yang sentiasa memuji Tuhan, bersyukur dengan Tuhan. Maka gelaran kita umat akhir zaman di hari kiamat Ummatul Hammadun. Dan bendera Rasulullah, bendera dia nama dia Liwaul Hamdi. Bendera kepujian. Puji Nabi Tuhan berlaku. Yakni orang yang pandai berterima kasih kepada Tuhan. Orang yang bersyukur, benar-benar bersyukur kepada Tuhan dengan menggunakan anggota dia kepada benda taat. Kerana syukur itu dimaksud akan dia pada dirinya. Syukur tu memanglah tujuan kita memang supaya menjadi orang yang bersyukur dan menghargai. Bersalah sabar. Sabar ni supaya kita tidak marah Tuhan. Dimaksudkan daripadanya akan mengerasi hawa nafsu. Sabar ni bukan matlamat dia. Matlamat dia sebenar supaya kita tak ikut hawa nafsu. Ketika ibadat jangan ikut hawa nafsu. Sabar dia lah ibadat. Sabar ketika meninggalkan maksiat. Jangan jauh sangat. Sabar. Jangan ikut hawa nafsu dalam meninggalkan maksiat. Ketika menghadapi bala. Jangan ada nafsu di dalam menghadapi bala. Sabar. Maka tujuan sabar tu adalah bukan diri dia. Tetapi supaya jangan ikut hawa nafsu pada semua keadaan. Maka orang tu dipanggil orang sabar. Sabar tu alat supaya kita tidak ikut hawa nafsu di dalam keadaan kita. Dan bersalah khauf. Maka iaitu dimaksudkan daripadanya. Khauf itu menghalau yang takut itu kepada segala pangkat yang dimaksudkan. Bapa kita takut? Takut ke Tuhan tu bukan tujuan takut supaya kita boleh melakukan ibadat lagi. Takut ke Tuhan ni, takut daripada benda-benda buat maksiat kau gapo dia. Maka takut daripada dunia kau gapo dia supaya kerana apa? Bukan gapo dia supaya kita boleh buat taat. Supaya kita tidak tertipu dengan dunia. Maka tujuan takut ini supaya tidak tertipu dengan dunia dengan selain daripada Allah. Bersalah zuhud. Maka iaitu dimaksudkan daripadanya akan lari daripada dunia yang melalaikan daripada Allah kepada yang dimaksudkan. Maka tujuan zuhud juga bukan tujuan zuhud sebenarnya. Tujuannya supaya kita tidak terlala dengan dunia. Bukan tujuan dia kita hidup lagu ni. Tapi tujuan tu takut-takut apabila dunia banyak, maka menyebabkan kita lala. Takut-takut. Tapi kalau dunia banyak pun, tidak menyebabkan orang tu tak zuhud. Tak menyebabkan orang tu tak lari daripada maksud dia, hidup dia. Tetapi kerana takut-takut. Hidup berzuhud ni kerana takut terlalai daripada Allah Ta'ala. Maka kerana syukur itu dimaksud daripada dirinya, tiada putus ia di dalam syurga. Maka kerana satu makam ini, makam syukur ni, makam ni dalam syurga pun kita sentiasa bersyukur lagi. Syukur Allah, syukur. Maka sabar tak ada dah. Takut tak ada dah. Zuhud tak ada dah. Kerana apa? Kerana makam dan ahwal ni hanya untuk dunia saja. Kerana takut-takut kita terlala. Manakala syukur ini adalah makam yang tidak ada media tujuannya. Maka hatta sehingga ke di dalam syurga pun kita masih lagi ada sifat syukur. Terima kasih ke Tuhan tak berhenti sekalipun dalam syurga. Dan tiada ada di dalam syurga itu khauf, zuhud, sabar. Tak ada dah. Tak ada istilah sabar dah. Dan orang akan lupa dah sabar ni lagu mana dah berkali. Duduk dalam syurga lagu mana yang buat sabar. Semua. Tak ada masalah ke apa. Zuhud tak perlu dah zuhud. Makan sikit-sikit dah. Tak ada. Kerana dia bukan tujuan sebenarnya. Khauf, tak takut lah. Dia orang dalam syurga semua suka belaka, tak ada istilah takut lah.
Dan kerana berkekalan syukur itu di dalam syurga, firman Allah Ta'ala sebut, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ani deh, hamzah. Bukan ain. Anil wa akhiru da'wahum anil hamdulillah. Jangan anil hamd. Dan kesudahan doa bagi ahli syurga itu bahawasanya ni doa orang dalam syurga. Apa dia? Puji Tuhan. Tu kesudahan kepada doa ahli syurga. Apa dia? Alhamdulillah semacam. Sifat syukur ni, keadaan kita terima kasih ke Tuhan ni tidak putus-putus. Segala puji tertentu bagi Allah yang menjadikan sekalian alam. Alam syurga, alam neraka, alam gapo semua Tuhan cipta gapo. Maka dalam syurga tak putus-putus kita daripada memuji Tuhan. Setiap kali kita berdoa kau dalam syurga kau gapo, minta gapo dengan Tuhan, terima kasih alhamdulillahirabbil. Segala pun akhiru da'wahum, dan akhir doa-doa orang ahli syurga adalah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi makam syukur tu tak berhenti. Minta kau ni alhamdulillah. Boleh alhamdulillah. Alhamdulillah tak putus-putus. Dan kerana adalah syukur itu setinggi-tinggi pangkat, tiada ada banyak mereka yang sampai kepadanya. Tak ramai orang boleh bersyukur dengan syukur yang sebenar. Sebut alhamdulillah tu ramai. Tapi hok bersyukur supaya Nabi Muhammad semaya sehingga bengkok habis kaki-kaki dia. Lama dia berdiri sehingga sembah habis kaki dia jadi bekok-bekok. Darah turun ke kaki maka jadi besar kaki dia. Apa? Kerana berdiri lama. Kita diri lama juga ya. Mana? Maidin. Nampak pergi Maidin lama berjalan sampai bekok kaki-kaki. Tapi Nabi Muhammad kerana nak royak terima kasih ke Tuhan, duk caca lamanya. Syukurnya Nabi Muhammad dengan nikmat yang ia dapat. Kerana firman Allah Ta'ala, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sangat daripada sekalian hamba-Ku yang banyak bersyukur. Bersyukur ada, tapi tak ramai. Dan adalah syukur itu sebab bagi menambah Allah akan nikmat bagi mereka yang bersyukur. Kerana firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Demi Allah, jika kamu bersyukur, kamu hargai nikmat yang aku beri kepadamu, nescaya menambah aku akan kamu daripada nikmat tu. Kalau mu hargai nikmat ni, aku akan tambah lagi. Aku wimu iman. Maka kalau kamu hargai iman yang ada dalam dadamu, mu jaga molek-molek, maka aku akan tambah lagi. Maka sebab tu semua pemberian Tuhan hargai dia. Ilmu. Tuhan wi kita ilmu, Tuhan wi kita amalan, Tuhan wi kita gapo-gapo pun hargai benda tu. Mudah-mudahan Tuhan tengok mu hargai benda tu, aku akan tambah lagi ilmumu. Lagu tu. Dan lagi syukur itu menegah dan menolak akan seksa Tuhan. Kerana firman Allah Ta'ala, ma yaf'alullahu bi'azabihim in syakartum wa amantum. Artinya tiada buat Allah akan seksa kamu jika syukur kamu akan segala nikmatnya dan beriman kamu. Kalau mu ni orang beriman dan orang pandai menghargai nikmat aku tak akan seksa mu. Aku tak akan turun azab kepadamu. Tapi orang lain ni Tuhan beri nikmat, dia tak hargai nikmat tu, maka Tuhan turun ke azab dia. Kedua, kerana dia tidak beriman dengan Tuhan. Nikmat iman ni kena bersyukur, terima kasih Tuhan. Bangun-bangun pagi daripada mati, daripada tidur tu, bangun tu sebut alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahillazi ba'asani saliman sawiya wa azina li bi zikri. Lepas tu bacalah doa. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin. Baca ayat tu. Lenggok ke langit.
Macam-macam doa bangun daripada tidur. Alhamdulillahillazi raddat ilayya ruhi. Tak ingat lah. Macam-macam doa. Yang penting, apabila kita bangun pada tidur, kita jamah muka kita molek lagi, tidak buta, tidak stroke, tidak gapo. Maka kita puji Tuhan, terima kasih atas nikmat zahir anggota. Begitu juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita boleh bersyukur denganmu. Hargai lagu tu. Ada orang nikmat tu tidak pernah dia ayat terima kasih ke Tuhan walau sekali. Dia tidak pernah berasa bersyukur, terima kasih kepada Tuhan atas nikmat tu. Dan ada bagi syukur itu pahala yang sangat besar. Kerana firman Allah Ta'ala, wa sayajzillahu syakirin. Dan selagi membalas, Tuhan akan membalas akan sekalian yang syukur akan nikmatnya. Orang yang pandai bersyukur, Tuhan akan balas. Apa dia balas ya Tuhan? Syurga lah maksud dia. Dan sabda Nabi SAW, at-ta'imu asyakiru bimanzilatis sa'imis sabiri. Artinya orang yang makan, tak puasa. Makan bercerah kakaknya. La ilaha illallah. Jumpa sikit makan. Duk berhenti naik motor betul, sehingga pertama makan yang tak boleh. Naik motor pula air. Suruh nak minum air pula. Berta minum air, makan coklat, makan coklat. Mulut ngunyah semacam makan. Yang bersyukur, orang makan tapi rasa bersyukur. Terima kasih Tuhan yang memakai. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa cikgu? Makan apa cikgu? Kedudukan dia serupa dengan orang puasa yang sabar. Orang ni puasa, patut sabar. Tak boleh makan, sabar. Orang yang makan dengan bersyukur, makan tapi dia bersyukur, serupa kedudukan dia orang dengan sabar. Kedua-duanya mengingati Allah di dalam perbuatan dia. Bukan kata time puasa tak ingat Tuhan, tak sabar, tak boleh juga. Ataupun time makan tak ingat Tuhan, tak boleh juga. Maka kedua-dua keadaan ni sekalipun nampak beza, makan hak ni tak makan, tetapi kedua-duanya mengingati Allah. Artinya bersamaan keduanya pada pahala yang banyak. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis di dalam sembahyang tahajudnya. Maya Nabi Muhammad. Menangis ni kerana sedih pun ada, kadang-kadang menangis kerana terlalu gembira pun ada. Sayyidina Aisyah kata, aku dulu tak faham, orang kata suka sangat pun jerit. Kecuali ketika aku melihat ayah aku, Sayyidina Abu Bakar, ketika Rasulullah ajak berhijrah dengan dia, ayah aku jerit, pelik sungguh. Patut syukurlah Rasulullah ajak pergi sekali dengan dia. Orang lain Rasulullah suruh pergi dulu. Maka Sayyidina Abu Bakar ni sujud teman dia. Maknanya orang lain Nabi Muhammad bukan kata tak percaya. Nabi Muhammad lebih selesa dengan Sayyidina Abu Bakar. Rapat sungguh dia bersaing dua orang tu. Maka syukurlah. Tapi aku tengok ayah aku jerit hari tu. Maka Sayyidina Aisyah kata masa tu baru aku tahu. Rupanya kalau syukur telajak jerit siapa aku. Lagu tu. Syukur siapa jerit. Syukur telajak terharu telajak. Bukan sedih tu, syukur. Pelik tu. Manusia ni sedih sangat pun berjerit. Syukur sangat pun berjerit. Jadi macam-macam. Jadi Nabi Muhammad ni kadang-kadang terlalu apa kita tahu? Terlalu tersentuh sangat. Syukurnya dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri, terlalu menghargainya. Terlalu merasai ketenangan, terlalu rasa nikmat Tuhan pada diri kita. Kita contohnya kita sakit semacam. Tiba-tiba sihat. Lagu mana perasaan? Tidak, sedap sihat ni. La ilaha illallah. Syukurnya. Kadang-kadang kita tak boleh nak royak ke orang. Syukurnya, gembiranya, terharunya kita. Maka Nabi Muhammad lagu tu juga. Nikmat dia Allah. Tak payah cerita ke orang. Terlalu banyak nikmat Nabi Muhammad beri. Tu pun payah cerita kita sikit-sikit. Tu pun orang tak puas hati dengan Nabi Muhammad. Sebab banyak nikmat. Maka bersembah Siti Aisyah. Apabila Rasulullah semaya lama gitu, duduk munajat dengan Tuhan tahajud lama, Sayyidina Aisyah tanya, apa sebab engkau menangis? Dan sungguhnya telah mengampuni Allah bagi engkau bagai terdahulu daripada dosa kau.
Tak ada dosa Nabi Muhammad. Apa Sayyidina Aisyah yang kecil lagu tu? Dia nak royak kata, supaya mu jerit ni supaya mu ada dosa ya Rasulullah. Mu tak ada dosa ke? Kalau ada dosa pun. Kalau ada dosa pun. Tuhan apun dah pun. Dulu kini, hak akan datang pun Tuhan apun dah misalnya. Mu nak buat contohnya lah. Mu nak buat maksiat misalnya akan datang. Tuhan apun dah. Sebab mu nangis ni supaya orang berdosa. Orang dosa tak menangis lah. Standard KL nampak biasa. Maka Rasulullah tak berdosa pula hak berjerit. Bagi engkau bagai terdahulu dosa engkau dah. Bagai kemudian maka sabda Nabi. Nabi pun jawab. Takut Sayyidina Aisyah tak faham apa dia buat lagu ni. Maka adakah tiada aku hamba yang banyak syukur. Afala aku na abdan syakuro. Tak boleh kau aku jadi hamba yang bersyukur. Yang berterima kasih. Menceritakan akan dia oleh Ibnu Hibban di dalam sahih dia. Dan ketahui olehmu bahawasanya syukur. Wallahu a'lam. Ustaz, saya nak tanya berkenaan kesahihan kisah yang dikongsikan di TikTok berkenaan Rasulullah mendengar sahabatnya Nuaiman yang sedang disoal oleh malaikat di dalam kubur. Sedangkan Rasulullah wafat dulu daripada Nuaiman. Nuaiman meninggal lepas pada Rasulullah. Adakah sahih kau cerita tu? Kau tu hamba tidak tahulah. Ni pun hamba tak ingat Rasulullah meninggal dulu ke Nuaiman dulu meninggal. Jadi kalau Rasulullah meninggal dulu, macam mana Rasulullah hadir jenazah Nuaiman pula? Jadi cerita tu tak tepat maksud dia. Tak betul lah kalau lah Rasulullah meninggal dulu baru Nuaiman. Nuaiman ni sahabat Rasulullah suka buat lucu. Ada cerita, ada orang cerita lah. Cerita ni, kalulah Rasulullah meninggal dulu, berarti cerita ni salah lah. Tak tahu sumber daripada mana. Nuaiman ni suka buat lucu. Apabila dia meninggal, cerita tu ayat lah, cerita. Hamba nak repeat semula, nak ulang semula cerita tu. Nuaiman meninggal, maka Rasulullah hadir jenazah dia. Berarti dia kata Nuaiman meninggal dulu. Maka apabila meninggal, tanah belakang sahabat pergi Rasulullah nampak Nuaiman. Buat gapo? Nuaiman ni dia lucu jenis pok tolo gitu. Sahabat Rasulullah ni tak semua hak serius. Ada hak jenis lucu, ada jenis pok tolo. Pok kita ambil hak pok tolo tu ya. Nuaiman. Sekalipun dia pok tolo tapi dia sayang ke Nabi, dia hormat ke Nabi. Nabi mana boleh. Tolo-tolo dia pun masih ada jaga. Maka bila dia meninggal, Rasulullah tengok dia dalam kubur, nak tengok Nuaiman lagu mana. Malaikat nak mari tanya dia. Malaikat pun mari tanya. Gini. Siapa soalan? Malaikat tanya. Ni gambar siapa dia ni? Malaikat tunjuk. Nampak. Siapa dia ni? Nampak. Nuaiman senyap. Rasulullah tengok. Malaikat tanya 2-3 kali. Maka Nuaiman kata, senyap. Tu dia ada lagi atas kubur. Ada lagi dia nak buat lawak. Nuaiman ni dia tak jawab. Dia kata, kat malaikat. Dia. Bawa. Tu dia ada lagi atas kubur. Maknanya tunjuk ke Rasulullah. Ada lagi di atas. Banyak soal lah. Tanya tu. Tu dia ada atas. Jadi cerita ni maknanya kalau Rasulullah wafat dulu, cerita ni salah lah. Gitu dah lah boleh royak. Hamba pun tak ingat Rasulullah wafat dulu kan Nuaiman. Tuan guru yang dikasihi, nak minta ijazah amalan dilimpahkan rezeki buat para peniaga-peniaga kecil. Terima kasih. Pertama, kita dalam meniaga ataupun dalam mencari rezeki gini. Pertama, kita kena buat satu pekerjaan nak cari harta yang halal, tu perintah Allah. Kita cari harta yang halal, pertama kita niat, kita pergi kerja, kita pergi jual, ya Allah ya Tuhanku, saya nak cari harta yang halal.
Saya tak securi, saya tak setipu orang, sekalipun jadi kontraktor, jadi gapo dia menteri, kau kaya, kau gapo duk nipu orang, tak ada faedah ya Allah. Baik, amu nak cari rezeki halal. Pertama sebab tu cari ketenangan di dalam rezeki ni, pertama kita buat tu suruh Tuhan, cari harta yang halal. Maka kalau orang cari rezeki yang halal, kadang-kadang boleh duit, kadang-kadang tak boleh duit, dia tak rasa sangat. Tak sangka sangat Allah. Kalau orang cari duit semata-mata, dia akan rasa. Rasa kalau tak boleh duit, sudah lama lagu mana. Tapi kalau kita buat tugas kita cari harta yang halal, boleh tak boleh kita terasa tak berat sangat. Tak boleh rezeki kau gapo dia, tak berat sangat. Kedua, rajin buat hubungan dengan Allah, dengan Nabi Muhammad. Buat semaya duha. Hidup kita akan tentera. Sekalipun kadang-kadang rezeki tak masuk, tapi hari tu saya boleh sabar. Daripada kita dapat hari ni 100,000, tapi tak boleh nak sabar. Rasa tak cukup dengan nikmat tu. Tapi hari ni saya boleh 3 riyal je. Tapi tahu, alhamdulillah. Selesai semua masalah kehidupan saya. Bini saya pun tak ngepek. Saya boleh buat gini. Bolehlah makan cara 3 riyal. Maka kadang-kadang berkaitan dengan rezeki dia, bukan rezeki kadang-kadang ni. Hati kita ni masih rasa tak tenang. Maka kadang-kadang bukan nilai yang banyak tu rezeki sebenarnya. Tetapi cara kita menghargai benda yang pemberian Tuhan. Syukur tu bang, syukur. Hak tu kena lebihkan syukur. Tepek di bahasa kedai kita, saya bersyukur dengan nikmat-Mu ya Allah ya Tuhanku. Terima kasih, alhamdulillah. Nak motivasi ke diri kita supaya kita tidak rasa tertekan sangat. Lebih-lebih lagi dengan kehidupan lo ni. Orang zaman dulu kata zaman lo ni berat. Kita pula kata orang zaman akan datang kau berat. Begitulah. Tapi orang zaman dulu, kalau zaman cikgu kita, ayah kita, kalau duduk zaman lah ni mati dia. Berat pitis tahun ni. Dulu bawa pitis 5 riyal boleh beli segoning, berah, goling, macam-macam boleh beli. Lah ni ya Allah Rabbi. Maka kalau orang dulu duduk zaman kita mati, tapi kita tak mati-mati sengih-sengih. Jadi manusia tu hewan dah. Zaman dia sesuai dengan kehidupan dia, dengan cara hidup dia. Kos hidup dia pun sesuai. Orang beramal zaman dulu pun lagu tu juga. Ambo ada terima amalan tu, orang dulu kalau beramal amalan ni boleh rezeki 5 riyal sehari. 5 riyal sehari. Lah ni Tok Guru ambo kata kalau beramal ni ya 50 riyal sehari sebab lah ni berah mahal ke. Ya lagu tu. Nak kata kita ni kadang-kadang hidup dengan suasana kita. Tak suruh bimbang, kita memang hidup dengan suasana kita. Kita jangan kira orang zaman dulu. Zaman hantu ke apa dia. Tu hantu, tak ada pitih langsung dia. Jalan tak ada pitih, mungkin dulu tak guna pitih. Bagi pakai tolak berah, pakai tolak begitu ya. Maka orang dulu tak guna pitih. Maka buat hubungan dengan Tuhan. Lah ni ramai orang kalau nampak cari rezeki tu duit semata-mata dia akan tekan. Kita bimbang lagu tu ya. Kadang-kadang apabila kita dah ajar duit sama, kalau Tuhan beri banyak pun kita tak akan rasa cukup juga. Pertama, rasa bersyukur, terima kasih ke Tuhan dulu. Dan niat kata kita buat ni, cari rezeki yang halal ni perintah Allah Ta'ala. Patut usahalah semaya duha, selawat 1000 kali sehari, rajin bersedekah. Kita ada duit sikit, misalnya hari ni boleh 3 riyal. Ambil samah ko, ambil 2 riyal, ambil serial ko, wi kepada masjid ko, wi kepada orang susah ko. Ajar budaya lagu tu. Budaya tidak ada pergantungnya selain daripada Allah. Maka kaya jiwa. Apabila jiwa kita kaya, sekalipun boleh tak banyak, tapi kita rasa cukup. Berbanding dengan orang miskin jiwa. Kita takut apabila tergantung sangat dengan duit, takut jadi miskin jiwa. Dolah duit tu miskin. Tak ada duit dah. Miskin jiwa pula. Allah tu tak boleh kata. Miskin jiwa ni paling masalah sekali. Gitulah. Jadi buat benda-benda lagu tu. Ijazah rezeki lagu tu. Selawat 1000 kali. Semaya duha. Lepas tu banyak bersedekah. Ketika baca tahiyat akhir kalimah Allah kena baca panjang. Kena baca kan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Gitu.
Kalau baca tak panjang kalimah Allah di akhir tu batal tak saya. Panjang mana? 2 harakat ya. Lah tu 2 harakat lah. Panjang mana? Tulillah. Gitulah. Panjang mana lagi tak? Nak baca panjang boleh sampai 14 harakat pun boleh. Mak Ta'zim dia panggil. Tulillah. Nah, boleh tapi jaga orang baca tahiyat tu baca panjang. Batal tak semaya kalau baca tak panjang, maknanya baca tulillah. Tulil payah macam pendek mana tulillah biasa jadi. Ulama bahas kalimah tulillah dengan tulillah. Ulama pekak kata makruh saja. Kerana Allah dengan Allah. Allah 2 harakat dengan Allah. Sopo yang maksud dia. Tak ada merubah ke makna. Cuma tajwid itu kena panjang sikit. Ada fathah maddah situ. La tu la alif ha. Tulillah. Lah gitu. Tak apalah. Dari sudut tajwid ulama fiqh kata makruh sahaja. Jika kita niat solat witir 3 rakaat tu. Lepas tiba-tiba ada orang ikut jadi makmum. Sedangkan kita niat witir 3 rakaat untuk satu salat. Lepas tu apa kak? Apa? Panik apa? Mai apa kita? Lepas tu kena tahiyat awal. Kau dok ambo tak siwak tahiyat awal sebab ambo niat semaya witir 3 rakaat tu. Ya apa 3 rakaat direct ni tak ada tahiyat tengok. Sebab apa? Kalau siapa 2 rakaat kita buat tahiyat, dia pun buat tahiyat. Yo kali misal contohnya tak ada masalah apa. Misalnya kita musafir, kita buat semaya witir. Dalam waktu maghrib dah. Orang semaya maghrib alif belakang kita. Maka je semaya kita nak ingat nak malas lah buat tahiyat awal. Tapi kalau nak buat tahiyat awal pun tidak batal, tak ada masalah apa. Tak payah niat tahiyat ni nak buat tak siwak. Yang mau niat dah ingat nak buat tak buat tahiyat awal. Tak apa buat, tak ada masalah. Saya nak tahiyat awal yang wisalah lah pulaknya. Dah mula 3 rakaat tu. Lepas pada tahiyat awal bangun pula. Macam biasalah. Macam-macam maya maghrib. Apa hukum bapa mertua ke apa? Memaksa menantunya menyerahkan bahagian pusaka menantunya kepadanya dengan alasan harta tersebut adalah harta yang diberi kepada olehnya kepada arwah anaknya. Mohon pencerahan. Payah juga ni masalah sakun. Tok tua dia. Harta. Misalnya, kita nikah dengan seorang itina. Orang itina ni ada pok dia. Maka bila pok dia tu, matilah. Tok tua dia, kau apa dia. Maka saka tu boleh kok bini kita. Boleh bini kita. Gitu kau guna. Saka boleh menantu dia, boleh kok bini dia. Lepas tu mati bini dia kau guna. Mati bini dia pula. Maka tok tua dia paksa. Dia menantu yang mari tu harta anak hamba gitu. Kau paksa ke mana maksud? Menyerahkan bahagian pusaka menantunya. Menantu tak itu pusaka. Pelik. Mana ada pusaka menantunya. Kau menantu dia mati pula. Menantu mati dia. Menyerahkan bahagian pusaka menantu dia. Bahagian pusaka menantu ada kau. Faraid menantu boleh terima pusaka. Tak ada ni. Ni bagi cahaya ni. Rekod diri. Pening sahabat. Masalah faraid pun. Menyerahkan bahagian pusaka menantunya. Apa dia bahagian pusaka menantu dia? Tak ada menantu dia silam. Ada. Menantu boleh pusaka. Ingat masalah pusaka? Mana ada. Maka ni pening soalan ni. Jadi ni masalah keluarga, masalah berebut harta. Dia bukan masalah sangat. Dia nak balas dua orang tu. Nak suruh kita katuk menantu dia ke, menantu katuk tua dia sebab. Kalau tu masalah peribadi, masalah cerita sinetron. Jadi, belajar-belajarlah daripada TV. Bagaimana bergocoh ke apa dia. Hasil kalinya, orang rapah harta saka jadi terbakar kubur dia. Berlaku cerita-cerita ni. Menyerahkan bahagian pusaka menantunya kepada
Nya dengan alasan harta tersebut saya beri kepada arwah anak dia. Bapa mitoknya. Dia boleh harta pusaka milik anak dia lah. Apabila pilih anak dia, misalnya matilah pok dia, boleh ke anak dia. Anak dia pun serah kepada bini dia. Mak dia tak boleh ambil dah lah. Harta bukan harta dia dah. Tak boleh minta dah lah kutunya. Tu milik dia dah lah. Gitulah. Maka boleh rezeki perilah ke dia. Maka jangan duk marah. Ni nak balas ada masalah nak ni. Ada. Itu ayat cerita habis ni soalan ni. Cerita soalan mesti dia hero, orang lain jadi jahat. Biasalah. Moga dia tulis skrip. Tu terang mari tok tua dia pula tanya soalan. Dia begini-begini pula. Jadi masalah ni benda ni kadang-kadang bukan soalan tapi sajalah sinetron. Ustaz kata ambil gambar tanpa izin dikira sebagai mencuri. Bagaimana pula CCTV? Mohon pencerahan. CCTV pula. CCTV ni kita ambil gambar juga. Tapi CCTV ni biasa orang pasal atas dasar keselamatan. Maka kita ambil gambar tu bukan nak ambil, mana kita delete lah gambar tak perlunya. Cuma jika berlaku gapo-gapo, CCTV ni alat untuk menjaga. Maka terpaksa ambil gambar tu bukan kata ambil gambar saja-saja nak sebar ke gapo dia. Maka kalau dia ambil CCTV ni ambil gambar dan nak sebar, tu haram pun dia tak boleh pasal CCTV aku tu. CCTV dalam jamban misalnya. Aslok pukul gambar atas, ambil gambar tu email, gambar tu bela, duk selok kain. Tak boleh haram pun dia. Tapi kalau CCTV depan rumah untuk supaya keselamatan kau apa dia, tu tak apa. Tapi benda-benda gambar tak perlu tu buatlah. Ni mencuri ni lagu mana? Kita ambil gambar orang, kita buat sebar ataupun kita sebar. Tak boleh lah supaya kita ambil bagi dia kita sebar tanpa izin dia. Mohon pencerahan mengenai hukum jual beli secara COD. COD ni hukum dia baik tempoh, baik salam dia panggil. Kita beli benda sekian. Kalau siapa benda lagu ni saya akan bayar. COD. Maknanya bayar ketika sampai. Cash of delivery apa nama rima tak tahulah. Nama dia panggil tu. Istilah orang putih. Kita panggil nyepak. Apabila dia menghantar barang kita tu, maka kalau betul hak barang hak kita siapa tu benda tu betul sungguh, maka dah kita janji dah kita akan bayarlah. Maka hukum dia sah lah. Maka orang jual ngata tu macam wakil lah. Wakil daripada pihak penjual untuk kita suruh duit tu. Kalau barang tu tak kena, okey kita boleh hantar semula saya tak. Pas lagu masa apa dia nak bayar ni? Bayar lagu mana? Lepas tu tak beli ni. Kalau tak beli, kalau cukup syarat, kena belilah. Kalau tak cukup syarat, boleh kita tolak. Tu cuai dia, apa dia ui barang gini. Tu maknanya jual beli tempoh. So, cukup syarat, kena beli. Kalau tak cukup syarat, boleh hantar semula. Wallahu a'lam al-Fatihah. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Maka saya berharaplah sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangnya sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.